Buletin awal ini jam ini dimulakan dengan perkembangan banjir terlebih dahulu. Jika kita tahu sebelum ini, Met Malaysia telah mengeluarkan beberapa amaran mengenai amaran hujan berterusan, tahap waspada dan sebagainya sehingga hari Ahad, terutamanya di Johor, dan beberapa laporan yang kita dapat pada hari ini menunjukkan banjir di Johor semakin menurun, di mana beberapa PPS telah pun ditutup dan NADMA telah mengeluarkan jumlah mereka yang berada di PPS juga menurun. Bagaimanapun, beberapa laporan lain yang kita dapat daripada wartawan di lapangan, antaranya Kila, dan juga kita juga mendapatkan laporan daripada Aiman Hakim Awazmin yang iaitu wakil Astrawani di Johor, dan beberapa laporan yang kita dapat menunjukkan beberapa kawasan contohnya di Kota Tinggi juga tidak menunjukkan tanda-tanda positif. Jadi kita nak terus sahaja bersama Aiman pada ketika ini untuk mendapatkan laporan itu. Aiman, pertama sekali, Aiman kini berada di Kota Tinggi. Mungkin Aiman boleh ceritakan sedikit perkembangan banjir di sana dan juga cuaca di Kota Tinggi, Aiman. Baik, terima kasih Jasmine. Pada ketika ini saya memang berada betul-betul di tengah bandaraya Kota Tinggi, yang kalau lebih spesifik saya boleh katakan sebenarnya saya betul-betul berada di sebelah jambatan Kota Tinggi, yang mana pada ketika ini saya boleh nampak keadaan paras air di sungai pada ketika ini memang walaupun belum melimpah lagi, tapi kita dapat lihat paras airnya memang tinggi, dah hampir ke kaki-kaki jalan, yang mana kalau saya boleh kongsikan pada ketika ini berkenaan dengan cuaca. Kalau anda mungkin di Johor ini, khususnya di Kota Tinggi yang berada di Johor, mungkin anda dapat lihat sebenarnya hujan ini dah berlarutan sejak daripada awal pagi tadi sebenarnya, dan saya di Kota Tinggi ini masih lagi belum berhenti hujannya. Walaupun semasa saya berada di Johor baru tadi mungkin renyai, tetapi tiba sahaja di Kota Tinggi pada ketika ini, ianya agak lebat, yang mungkin menjadi faktor kenapa situasi banjir di Kota Tinggi ini, meskipun Jabatan Meteorologi ada melaporkan cuaca hujan semakin reda pada hari ini, tetapi di Kota Tinggi ini mungkin situasinya agak sebaliknya. Dan apa yang saya boleh kongsikan berkenaan statistik pada ketika ini di Kota Tinggi, lebih kurang 223 orang mangsa yang terjejas, membabitkan seramai 60 keluarga dan 7 PPS beroperasi di daerah ini. Dan sepanjang tinjauan saya di sini, memang saya dapat katakan ada banyak kawasan yang ditenggelami air, dan bersebelahan dengan saya merupakan sekolah jenis kebangsaan Cina Peihua, yang di mana di bahagian depannya sudah dimasuki air, dan itu mungkin antara perkara yang merisaukan penduduk-penduduk di Kota Tinggi ini. Dan ini berkenaan dengan Kota Tinggi, dan apa yang saya boleh kongsikan secara keseluruhannya di Johor ini, meskipun jumlahnya menurun, tetapi mangsanya seramai 450 orang penduduk yang terjejas di seluruh Johor, membabitkan 4 buah daerah yang terjejas. Ini termasuklah Keluang, Mersing, Segamat dan di Kota Tinggi saya berada pada ketika ini. Dan berdasarkan pemantauan saya sepanjang saya berada di daerah ini, yang sempat sebenarnya saya melalui jalan Kota Tinggi Mersing tadi, yang dilaporkan jalannya dinaiki air, Jasmine. Sebenarnya jalan itu memang dinaiki air dan hanya boleh dilalui oleh kenderaan-kenderaan yang berat. Dan kalau saya boleh katakan, jikalau cuaca ini berterusan lagi, mungkin jalan itu boleh ditutup sepenuhnya kepada semua kenderaan, termasuklah kenderaan berat sekalipun, yang mana saya menghala perjalanan saya ke sini menaiki pacuan 4 roda. Itu pun agak risau sebenarnya meredah banjir di laluan tersebut. Dan kalau situasi hujan ini berlarutan, mungkin keadaan banjir akan lebih teruk. Dan itu berkenaan banjir di Kota Tinggi. Tadi sempat saya untuk mengikuti perkembangan di Keluang, yang mana Datuk Seri Ahmad Maslan, Timbalan Menteri Kerja Raya kita, ada sempat mengadakan sidang media berkenaan, yang mana beliau menyebut dalam sidang medianya, Kementerian Kerja Raya telah mengenal pasti 37 lokasi seluruh negeri Johor yang rosak dalam kejadian banjir pada kali ini.
dan ini membabitkan 29 jalan rosak dan 8 cerun runtuh dengan kos baik pulih dijangka menelan 30 juta ringgit. Dan Timbalan Menteri Datuk Seri Ahmad Maslan berkata cerun runtuh kerja awal telah dibuat dengan memasang kanvas dan usaha-usaha untuk membaik pulihnya sedang berjalan pada ketika ini. Dan untuk kita memahami serba sedikit tentang apa yang diperkatakan beliau dalam sidang media itu, mungkin kita boleh kongsikan sidang media yang sempat dibawakan sebentar tadi. Silakan. Untuk melihat sendiri bagaimana kita perlu memperbaiki akibat daripada bencana banjir. Jalan, cerun, jambatan. Tetapi di negeri Johor ni jalan dan cerun. So perkara utama tadi yang saya sebut, lokasinya tadi 37 lokasi bencana di negeri Johor, dan peruntukan yang diperlukan ialah 30 juta ringgit yang saya perlu berbincang dengan di kementerian, di ibu pejabat, bagaimana cara untuk kita dapat memastikan perkara ini diselesaikan.